Tu tempat kerja dia. So jalan dia atas ke bawah. So bila dia lalu dalam pernafasan, simptoms dia yang boleh dia tunjukkan adalah demam. Masuk ke bawah sikit dia batuk. Masuk ke arah tekak dia sakit tekak. Masuk ke paru-paru terus sakit dada atau tak boleh bernafas. Cuma bila dalam keadaan dia dah cross border, macam contoh badan dah terlalu lemah, dia dah masuk dalam satu keadaan yang kita panggil viremia. Maksudnya apa? Virus dah cross, dah lepas daripada paru-paru, masuk dalam darah, berenang sesuka hati dalam darah. Masa tu baru bawah pinggang terlibat, jantung terlibat, otak terlibat, datanglah multi organ failure. Especially pada orang-orang veteran atau yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu. Just bayangkan bahawa askar dalam badan, rupanya macam atuk tu juga. Macam mana nak perang? Kan? Simple je. Askar Melayu umur 25 tahun dengan askar Melayu umur 80 tahun. Macam itulah keadaan dia. Jadi automatically you tak boleh nak handle jangkitan. Tak boleh nak handle jangkitan tu sendiri. Macam saya kata tadi. So bila kita kata kita sebagai Muslim, walaupun orang cakap sains, Muslim, sains dan Islam, orang cakap perubatan moden tak selari dengan sains, itu memang satu fakta yang sangat-sangat salah. Allah sebut dengan jelas, dan segala kat muka bumi ni, semuanya hak milik dia, tunduk dan menurut, sukarela dan terpaksa. Allah sebut dengan jelas dah. So kita macam ni kita nak kata, bukan kot, orang ni cipta kot, orang ni cipta kot. Impossible. Singa di hutan boleh dijinakkan, betul? Gajah di hutan boleh dijinakkan. Tapi sikap buas tetap sikap buas singa dan gajah. Kalau tak kenal tuan dia, dia tetap faham. Tak ada dia kata jumpa Dr. Zakrul, dia jilat-jilat. Pasal dia orang Tuan Haji punya contoh. Tak ada. Pada Tuan Haji dia lembut. Tapi pada kita dia faham. Sama. So bila kita sebut mengenai coronavirus, boleh tak dicipta bertentangan dengan apa yang Allah sebut? Al-Khaliq hanya Allah. Nak ambil untuk jinak mungkin boleh. Macam contoh, kita nak jadikanlah, tukarlah katakan pro-geng, pro-konspirasi selalu cakap dijinakkan ataupun dicipta oleh agenda Yahudi. Tak boleh, bertentangan dengan Allah. Allah sebut dalam Quran suruh paksa cipta unta, cipta lalat dalam Quran. Tak boleh. Memang bukan urusan manusia untuk mencipta. Mengubah genetik, boleh. Itu ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Nak jadi, contoh yang paling jelas lah, rimau di hutan dijinakkan. Boleh je lah kalau nak buat. Tapi complicated sangat untuk kita berfikir. Pasal sofa yang kita tahu dia hanya merebak dengan 3 cara pun. Kalau kita nak genetic engineer, baik kita buat dia complicated lagi. Masuk ikut kulit, tembus ikut kulit, masuk ikut telinga. Kalau nak bunuh orang betul-betul lah. Alang-alang nak buat betul-betul. Nak buat genetic engineering bukannya senang. Kan? So, yang paling penting untuk kita faham, bila kita faham ini dan kita faham, since daripada dulu sampai sekarang macam saya kata, dia hanya boleh dimerebakkan dengan batuk, bersin, kontak dan mengusik mana yang tercemar. Ini penting untuk tuan-tuan faham, umat Islam faham. Pasal umat Islam kita dah setahun berlalu, almost setahun, kita duk sibuk, saf tak rapat. Saf tak rapat. Bila nak lockdown je, masjid jadi mangsa dulu. Kita kena nak lockdown je, masjid jadi mangsa dulu. Jadi adakah kita nak proaktif macam mana? So kita kena faham dulu supaya kita boleh berhujah supaya macam mana kita nak gerak. Pasal umat Islam dia kena sasa kehadapan. Kalau tak kita komplain tanpa kita memahami. Okey, ni hari ni data. Setakat ni ini semalam punya data tau. Semalam punya data 30,000 Malaysia, 640. Total worldwide 45 juta. 45 juta. Kematian Malaysia 246. Total kematian dunia 1.2 juta. Sikit ke banyak? Sikit je lah. Population Malaysia 32 juta. Baru 30,000 kena. Kata panjang baru 30 kena. Meninggal pun 246. Dunia 7 billion. Kena baru 45 juta.
Yang mati baru 1.18. Very small percentage. Ini adalah figures kalau you all tengok, oi, sikit je, apa nak risau? Betul tak? Apa nak risau? Sikit je. Bukan itu yang isu yang kita nak cerita. Hari ini punya kes terbaru setakat pukul 12, Malaysia 799. ICU 90. Okey, kalau kita ambil numbers begitu, kita rasa, oh banyaknya 799. Tak, you kena analyse betul-betul. Adakah dia sebenarnya, pasal tu bila Kementerian Kesihatan menetapkan clusters supaya dia tahu mana kawasan yang terlibat. Paknya ambil kesempatan atas data kita tak tepi. Kita cerita mengenai fakta je kat sini. Contoh, kluster penjara. Macam kita di Senawang, kluster As-Sofi. Contoh kan, kluster As-Sofi. Maksudnya kenapa Pancur nak terlibat? Kenapa orang Pancur dan orang Lavender nak risau? Pasal yang terlibat hanya pelajar-pelajar As-Sofa. Pelajar-pelajar As-Sofa. Tak terlibat pun orang lain. Dan dia orang terduduk dalam tu, terkurung dalam tu. Tak ada pun dia orang keluar pergi Giant. Kecuali kalau budak-budak tu keluar lah. Tapi setakat ni kita tahu dia tak keluar. Jarang kita tahu dia orang keluar pun. So kebanyakannya dia orang stay dekat dalam tu, dia orang duduk dalam tu. Kenapa kita dekat Pancur ataupun dekat Paroi, dekat Lavender risau? Pasal kluster Senawang bermula daripada As-Sofi. Semua orang tahu pelajar-pelajar As-Sofa duduk dalam tu. Tak ada keluar. Walaupun dari segi numbers 100 lebih. Tapi dia orang tak keluar. So kita tak perlulah rasa, alamak, masjid perlu ditutup pula, contoh, sebagai contoh. Ini penting, pasal bila kerajaan menamakan clusters, supaya kita memahami, supaya kita tak panik. Masa tahun permulaan COVID, kita memang tak patut panik. Kita patut panik. Kenapa? Pasal kita tak kenal. Kita tak tahu sikap dia. Kita tahu lahirnya coronavirus yang baru. Tapi kita tak tahu PL dia berubah atau tidak. Kita tahu dia garang, dia boleh berjangkit cepat. Tapi kita tak tahu macam mana keadaan dia pada masa tu. Sekarang ni kita dah tahu dah. Kita tahu dia senang merebak. Kita tahu dia merebak antara manusia dan manusia mengikut 3 jalan. Kita tahu 80% tidak mempunyai simptom. Maksudnya dalam masjid ni kalau 100 orang, 80 tak ada simptom. 20 yang ada simptom. Dalam 20 yang ada simptom, 1% mati. Contoh. Jadi itu yang paling penting. So bila kita lihat data ni, ini data sekadar hari ini, kita tengok yang paling penting kita nak highlight adalah itu. 90 katil ICU. Ini yang paling penting. Bila CDC atau KKM, negara-negara yang cerita pasal COVID, dia bukan risau pasal kita semua kena COVID. Tidak. Dia risau kalau semua kena COVID serentak. Pasal kalau semua COVID serentak, ICU katil Negeri Sembilan ada berapa banyak katil? Negeri Sembilan ni cakap. Negeri Sembilan, tak pergi luar, Negeri Sembilan. GH, Pilah, PD. Kalau kata KKM punya lah, majoriti orang kita lah yang boleh pergi. GH, Pilah dan Port Dickson yang ada ICU. Masyarakat Negeri Sembilan ada berapa orang? Berapa juta? 2 juta. 2 juta masyarakat Negeri Sembilan. Kalau kena at one point, terus meletup. 2 juta, tak adalah 2 juta, kita kata 80% kena. 80% kena, maksudnya 1.6 juta terkena pada satu masa serentak. 20% menunjukkan symptoms. Daripada 1.6 juta, dah berapa? Dah 320,000. 320,000, kata 10% je perlu ICU. Tak ke collapse? Macam mana nak masuk ward? Itu urusan yang sebenar. Bila kerajaan menetapkan bahawa ini yang kita kena buat, lockdown ke apa benda, supaya semua orang akan kena. Itu pasti. Semua orang kena. Tapi kami tak nak you all kena serentak. Itu je. Kena perlahan-lahan. Sikit-sikit supaya kita boleh handle. Itu yang paling penting. So dalam keadaan sekarang, macam contoh kita tengok sekarang, di Sabah sebagai contoh. Sama juga. Yang ada hospital yang ada ICU, Tawau, Kota Kinabalu dan Sandakan. Pasal tu mobilisation team tu berlaku. Pasal kepakaran. Macam katakan orang Federal Raja Lias kena, perlu ICU. Jenuh, jempol tak ada ICU tuan-tuan. Tolak ke Pilah. Pilah ada berapa katil je? 10 katil. Penuh. Tolak ke GH. GH ada berapa? 20 katil. Kesudahannya? Sadaqallahul azim.